Jom kenali perbezaan antara emas jongkong dengan barang kemas. Jadi hari ini inilah perkongsian saya pada malam ini, iaitu perbezaan antara emas jongkong dan juga barang kemas. Ramai orang yang nak simpan emas tetapi dia menyimpan barang kemas. Sedangkan tujuan dia menyimpan emas adalah untuk pelaburan jangka masa panjang. Tapi untuk pelaburan jangka masa panjang pun dia menggunakan barang kemas. Jadi jom dengar perkongsian saya untuk tahu mana yang lebih baik untuk pelaburan jangka masa panjang. Adakah jongkok emas ataupun barang kemas. Jadi sebelum pergi dengan lebih lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan antara sejila di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Siapa-siapa yang nak pandai, yang nak ada ilmu berkaitan dengan emas dan juga pengurusan keuangan, sangat-sangat digalakkan untuk baca dua buah buku yang ditulis oleh mentor saya, iaitu buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi tuan-tuan, hari ini saya ingin berkongsi berkaitan perbezaan emas jongkong dengan juga barang kemas. Jadi ramai sekarang ni orang nak menyimpan emas sedangkan tujuan dia simpan emas untuk jangka masa panjang. Jadi kalau orang perempuan ni dia simpan emas pun, kadang-kadang dia beli ni tak tahu bila dia nak jual. Jadi tuan-tuan, emas ni ada dua. Satu jongkong emas ataupun shilling emas. Jadi jongkong ni dalam bentuk gold bar lah. Yang saya pegang ni ialah jongkong emas 1 gram. 1 gram keluaran pihak Public Gold. Yang ni dalam bentuk jongkong emas. Ni yang paling kecil lah yang ada pada pihak Public Gold, yang 1 gram. Dan ada lagi gram-gram yang lain. Ada 5 gram, ada 10 gram. Ada 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram hingga 1000 gram. Yang ini 1 kilo. Ataupun di dalam bentuk dinar. Dia ada dua untuk pelaburan ni, emas pelaburan ni. Satu dalam bentuk jongkong, dalam bentuk gold bar. Satu lagi dalam bentuk shilling. Jadi yang saya pegang ni ialah shilling emas setengah 1 dinar. 1 dinar. Ketulinan 999, berat dia 4.25 gram. Jadi tuan-tuan, untuk perbezaan, kriteria yang saya ingin berkongsi pada malam ini ialah berkaitan dengan ketulinan dia, kesesuaian dia, susut nilai dia, kos premium dia ataupun kos upah. Yang kedua, gadaian dia, gandaan dia. Yang ketiga, berat dia. Gandaan berat dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, pertama sekali berkaitan dengan ketulinan. Ketulinan emas gold bar ataupun shilling ni, kebiasaan dia ialah emas 999. Kebiasaannya ialah emas 999. Jadi untuk pengetahuan semua, emas gold bar ataupun dinar yang dikeluarkan oleh pihak Public Gold adalah ketulinan 999 ataupun 24 karat. 24 karat. Jadi adapun untuk barang kemas ni seperti rantai, gelang ataupun cincin, kebiasaannya ialah ketulinan dia ialah 91.6. 916 ataupun emas yang ada 22 karat. Ini ialah barang kemas. Jadi tuan-tuan, untuk tujuan pelaburan, kalau kita nak simpan untuk tujuan pelaburan, untuk jangka masa panjang, simpanlah dalam bentuk jongkong ataupun di dalam bentuk shilling emas. Tetapi kalau untuk perhiasan, supaya kita ni nampak cantik, nampak lebih cantik di hadapan kawan-kawan kita ataupun untuk berbangga-bangga depan kawan-kawan kita, maka benda ni kita boleh simpan dalam bentuk barang kemas. Barang kemas ni untuk perhiasan. Bentuk perhiasan untuk lebih mencantikkan diri kita lagi. Jadi kesesuaian dia, dari segi kesesuaian, kalau gold bar ataupun dinar ni, kesesuaian dia untuk lelaki dan perempuan. Dua-dua boleh simpan. Yang lelaki pun boleh simpan gold bar, yang perempuan pun boleh simpan gold bar. Dua-dua sesuai. Dan untuk pengetahuan semua, emas ni adalah sifat yang Allah Ta'ala bagi fitrah kepada manusia, suka kepada emas. Kalau kita bagi emas ni kepada siapa-siapa, tak kira kita bagi kepada orang tua ke, orang muda ke, yang lelaki ke, perempuan ke, kalau kita bagi emas kepada dia, mesti dia akan terima, mesti dia akan ambil. Pasti orang akan berebut-berebut untuk dapatkan emas tadi.
Berbeza dengan besi ataupun mana-mana logam yang lain. Kita bagi logam, kita bagi besi kepada orang lain, mungkin dia akan buang besi tu, dia kata tak ada nilai. Tapi kalau kita bagi emas, pasti dia akan ambil. Dan ini telah dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bagi tahu apa? Memang Allah Ta'ala jadikan nafsu manusia ni suka kepada pasangan, kepada kenderaan dan juga harta benda yang berupa emas dan juga perak. Jadi kesesuaian emas ni untuk golba ataupun dinar sesuai untuk kedua-duanya, kedua-dua jantina. Lelaki boleh, perempuan boleh. Sebab apa? Lelaki dia tak boleh pakai barang perhiasan. Macam mana dia nak pakai barang kemas? Sebab apa? Allah SWT tak bagi. Allah tak bagi seorang lelaki ni pakai barang kemas, cincin emas ke, rantai emas ke, gelang emas ke, tak boleh untuk lelaki. Jadi yang sesuai untuk lelaki ialah simpan dalam bentuk shilling ataupun dalam bentuk golba. Adapun untuk barang kemas, ini ialah tujuan dia untuk perhiasan. Jadi apabila tujuan perhiasan, yang sesuai ialah untuk perempuan, dan memang perempuan diberi oleh Allah SWT untuk menggunakan barang-barang emas, barang-barang perhiasan berupa emas ni. Sehingga bukan di dunia sahaja Allah Ta'ala bagi kesukaan manusia kepada barang kemas ni, sehingga dalam syurga pun Allah Ta'ala bagi barang-barang kemas kepada pihak perempuan ni. Jadi untuk perhiasan sesuai, barang kemas ni sesuai untuk pihak perempuan. Jadi untuk lelaki ni sesuai dalam bentuk golba ataupun dinar. Lelaki, perempuan, kedua-dua sekali sesuai untuk simpan dalam bentuk golba ataupun dinar. Adapun perempuan, barang kemas ni sesuai untuk perempuan sahaja. Seterusnya, kenapa? Ni perkara yang paling penting sekali. Perkara paling penting sekali ialah kalau untuk tujuan pelaburan memang kena simpan dalam bentuk jongkok ataupun shilling emas. Sebab apa? Sebab nilai, susut nilai dia. Susut nilai bagi golba ataupun dinar sangat-sangat rendah. Berapa rendah dia? 6 hingga 10%. Kalau bersama public gold, 6 hingga 9% sahaja. Kalau contoh kalau kita beli emas. Kita beli emas sekarang, kita beli dinar ni dengan jumlah 50,000. Dengan jumlah 50,000, nilai 50,000. Dan mungkin 5 tahun akan datang, nilai emas dinar ni yang bernilai 50,000 sekarang ni dah jadi 100,000 sekali ganda. Daripada 50,000 jadi 100,000 nilai dia. Mungkin 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang. Apabila kita jual emas tu, nilai 100,000 tadi, maka dia akan tolak spread. Ada spread value yang dia tolak, susut nilai yang dia tolak. Daripada 100,000 tu dia akan buang minimum sekali 6,000. Jadi duit yang kita dapat daripada hasil jualan emas tadi, kita akan dapat 94,000. 94,000. Maksudnya nilai, susut nilai dia tu sangat-sangat rendah. Hanya 6% sehingga 10% sahaja. Kalau dia tolak 10% daripada 100,000 tu, maka kita akan dapat duit cash sebanyak 90,000. Adapun barang kemas, kita beli barang kemas, kita beli rantai, kita beli cincin, kita beli gelang. Kita beli sekarang 50,000, akan datang nilai dia kumpul semua sekali jadi 100,000 juga. Kalau kita pergi kedai, kita nak jual barang kemas tadi daripada harga 100,000, maka kedai akan tolak paling kurang 25%. Ini kebiasaan, 25%. Maksudnya nilai emasnya 100,000 tadi, maka kita akan dapat cash hanya 75,000. 25,000 tu dah ditolak lah, dah dikira kos susut nilai dia. Jadi sebab tu kalau kita nak tujuan untuk pelaburan untuk jangka masa panjang, sangat-sangat sesuai untuk kita simpan dalam bentuk jongkok emas ataupun shilling emas, iaitu dalam bentuk dinar. Adapun barang kemas ni hanya untuk perhiasan, untuk kegunaan kita sahaja. Jangan lebih-lebih, jangan sampai sekilo, sampai banyak sangat. Cukup sekadar ada satu rantai, ada satu gelang, ada satu cincin ataupun 2-3 macam tu. Jangan terlalu banyak. Sebab apa? Apabila kita nak jual nanti, spread value dia sangat-sangat tinggi, iaitu 25% hingga 40%. Kalau 40%, daripada 100,000 tadi kita jual sepatutnya harga 100,000. Apa duit yang kita dapat? Dia dah tolak 40,000. Jadi kita dapat hanya 60,000 sahaja. Jadi sangat tak berbaloi lah kalau kita simpan barang kemas untuk tujuan pelaburan. Dan dari segi kos premium. Kos premium ni ialah kos upah. Jadi bersama-sama untuk jongkok emas ataupun shilling ni, dia kos upah dia sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Kalau contoh yang public gold keluarkan, kalau design macam ni hanya RM10 sahaja. RM10 ataupun RM20 sahaja.
Untuk 1 dinar yang saya keluar ni, kos upah dia hanya RM10 sahaja. Sangat-sangat murah. Adapun kos upah untuk barang kemas. Kos upah untuk barang kemas sangat-sangat mahal. Sebab apa? Tidak ada satu mana-mana badan pun yang mengawal kos upah. Dia bergantung kepada mana-mana kedai. Kedai ni letak untuk 1 gram RM10, dia boleh letak. Nak letak RM20 boleh, nak letak RM50 boleh. Bergantung kepada kedai tadi untuk meletakkan kos upah dia berapa. Sebab apa? Dia bukan harga kawalan. Dan seterusnya ialah gandaan berat. Gandaan berat bagi emas, jongkok emas ataupun shilling emas ni. Jadi kalau dari segi gold bar yang pihak public gold keluarkan, kalau dari segi gold bar, emas yang dikeluarkan oleh pihak public gold ialah pertama sekali, yang paling kecil sekali ialah 1 gram yang saya pegang ni. Ada 1 gram, ada yang 5 gram, ada yang 10 gram. Ada yang 20 gram, ada 50 gram, ada 100 gram, ada 250 gram, ada 500 gram. Dan yang paling besar sekali ialah 1000 gram. Okey. Nah, untuk barang kemas ni sesuai ada 1 atau 2 sahaja setiap unit. Jadi Kak Cha bagi komen apa? Nah, sebab apa? Lepas Kak Cha bagi tahu apa? Serius. Jadi sangat-sangat rugilah kalau kita simpan jongkok emas. Sangat rugi kalau kita simpan barang kemas untuk tujuan pelaburan. Sebab apa? Apabila kita jual nanti spirit value dia sangat-sangat tinggi. Jadi cukup ada 1 ataupun 2 barang kemas sahaja. Yang lain simpan dalam bentuk dinar sahaja. Jadi bagus, terima kasih Kak Cha. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dari segi gandaan berat, 1 dalam bentuk gold bar tadi. Dalam bentuk gold bar ada gandaan dia lah, yang paling kecil kali 0.5 sehingga 1000 gram emas, iaitu 1 kilo. Kalau dari segi barang kemas, ada rantai, ada gelang, ada cincin, dia ada titik perpuluhan. Mungkin 2.6785 ataupun 20.379. Jadi dia ada titik perpuluhan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, sebagai kesimpulan perkongsian saya pada malam ini, untuk jangka masa panjang, bukan tujuan perhiasan, boleh sangat-sangat digalakkan untuk simpan dalam bentuk jongkok emas ataupun shilling emas. Tapi apabila kita nak untuk tujuan perhiasan, bagi orang perempuan, nak ada barang kemas sebagai perhiasan, cukup ada 1 ataupun 2. Seperti mana saranan Kak Cha tadi, cukup ada 1 ataupun 2 barang kemas untuk kegunaan kita, untuk menghias diri kita, untuk mencantikkan diri kita sahaja. Jangan ada lebih-lebih. Sebab apa? Rugi. Apabila kita jual nanti, spirit value dia sangat-sangat tinggi. Harga yang dapat 100,000, harga emas 100,000, kita hanya dapat 60,000 sahaja. Sebab apa? Spirit value dia dah tolak 40,000 tadi. Adapun kalau kalau jongkok emas, gold bar ataupun dinar, nilai 100,000 dia akan hanya tolak 6,000 ataupun 10,000 sahaja. Kalau tolak 6,000 kita dapat 94,000. Dia kurang 6,000 sahaja. Jadi jadi tuan-tuan yang dimuliakan, mulakan sekarang bersama Public Gold ni kita senang sahaja. Bila-bila masa kita boleh beli emas 999. Jadi bila-bila masa sahaja kita boleh beli emas 999 bersama Public Gold. Bila-bila masa sahaja, 24 jam. Dan hanya menggunakan telefon. Dan sangat-sangat murah. Kita nak bermula, hanya bermula dengan RM100 sahaja. Siapa-siapa ada RM100, saya sarankan untuk terus membuka akaun bersama Public Gold. Mulakan simpanan anda sekarang. Dan yang paling penting sekali ialah simpanan emas bersama Public Gold adalah patuh syariah. Kenapa patuh syariah? Dia bersandar kepada emas fizikal. Setiap pembelian emas kita bersandar kepada emas fizikal. Ni bukti saya pegang ni. Ni ialah emas fizikal yang saya pegang, yang dikeluarkan oleh pihak Public Gold. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada yang like, yang komen, yang share live saya pada malam ini. Moga Allah SWT murahkan rezeki tuan-tuan. Yang masih belum bermula, saya sarankan untuk tuan-tuan kontak mana-mana dealer Public Gold. Mana-mana dealer Public Gold, tuan-tuan boleh kontak, berhubung dengan mereka untuk memulakan simpanan pertama. Ataupun yang lebih baik lagi, tuan-tuan cari dealer Public Gold yang di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Sebab apa? Sebab sangat-sangat banyak ilmu yang dikongsikan, kelas, training, semua ada daripada tim G100 Network. Dan kalau tuan-tuan boleh juga hubungi saya untuk memulakan simpanan pertama anda. Jadi terima kasih Tuan Azian
bersama-sama saya pada malam ini. Jadi insya-Allah live saya ni hari ini merupakan hari ke-25 dan live saya ni saya nak buat sehingga hari ke-40. Sebab apa saya jumpa seorang ustaz ni bagi tahu apa-apa kita nak buat ni ambil masa lebih kurang 40 hari baru ada kesan dia. Jadi insya-Allah live saya ni akan berterusan sehingga hari ke-40, ada 15 hari lagi untuk capai hari ke-40. Insya-Allah ada 15 topik perbincangan lagi untuk pada masa akan datang. Jadi saya ada hasrat untuk membimbing 300 penyimpan emas sehingga 31 Oktober nanti. Jadi tuan-tuan yang masih belum memulakan simpanan emas boleh kontak saya bila-bila. Saya akan bimbing tuan-tuan dengan ilmu emas. Yang mengkayakan kita bukan emas, yang mengkayakan kita ialah ilmu tentang emas tersebut. Jadi banyaklah buku-buku yang perlu kita baca supaya kita tahu berkaitan dengan emas, dan terutama sekali nak pandai baca buku Sifu, mentor saya, buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.